Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Daniel Fakrul Zaman bin Abdul Ahdin, merupakan pelajar PDPP PAI 1 IPG Kampus Temenggung Ibrahim. Ingin membentangkan satu isu etika dan perundangan guru serta hak-hak asasi manusia dalam pendidikan. Saya berada di bawah bimbingan Madam Priyaka Anak Perempuan Rengaya Chinaya di bawah subjek Profesionalism Keguruan. Di dalam slide ini, saya ingin menunjukkan satu gambaran yang jelas mengenai kes penderaan guru. Berikut adalah contoh-contoh kes penderaan guru kepada murid yang melibatkan semua tahap institusi pendidikan di Malaysia, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Isu penderaan melibatkan guru kepada murid bukanlah isu yang baru. Ia sering berlegar saban tahun di dalam bidang pendidikan Malaysia. Apakah punca dan faktor yang menyebabkan guru mendera pelajar? Apakah cara untuk mengatasi supaya guru tidak lagi mendera pelajar? Kita akan mengupas dengan lebih dalam di dalam pembentangan kali ini. Sebelum kita pergi lebih mendalam, marilah kita lihat apakah itu definisi penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Kanak-kanak juga berlindung di bawah dasar, iaitu Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara. Selain itu, penderaan terbahagi kepada 3 jenis, iaitu penderaan seksual, penderaan emosi dan penderaan fizikal. Mari kita lihat apakah maksud jenis-jenis penderaan tersebut. Bagi penderaan seksual adalah bermaksud apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Ini terdapat di antara Akta Kanak-kanak 2001. Selain itu, penderaan emosi pula ialah apabila seorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu, seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat. Ini juga terdapat di Akta Kanak-kanak 2001. Manakala penderaan fizikal pula, seseorang kanak-kanak yang dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan tersebut boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan ejen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. Juga terdapat di Akta Kanak-kanak 2001. Sebagai guru, kita hendaklah mengetahui dan menjauhi segala jenis penderaan, terutama sekali penderaan seksual, penderaan emosi dan penderaan fizikal. Apatah lagi penderaan fizikal yang boleh dilihat pada mata kasar. Jauhilah penderaan. Antara faktor yang menyebabkan berlaku penderaan adalah yang pertama, pengurusan emosi yang tidak stabil. Sebagai guru, kita hendaklah pandai mengurus emosi agar kita tidak melakukan sebarang penderaan. Kita akan dihidangkan dengan pelbagai kerenah di dalam kelas. Maka sebagai guru, kita perlulah mempunyai sikap sabar yang tinggi agar kita tidak melakukan sebarang penderaan. Seterusnya, tiada kesedaran agama. Tiada agama yang menganjurkan supaya kita melakukan penderaan. Maka sebagai guru, kita hendaklah mempunyai sikap mendalami agama agar nilai di dalam agama kita dapat praktikkan supaya tiada penderaan berlaku. Dan yang terakhir, antara faktor yang menyebabkan berlaku penderaan adalah kelonggaran penguatkuasaan. Tiada penguatkuasaan yang terlalu
ketat menyebabkan penderaan guru kepada murid sering berlaku di dalam negara kita. Baiklah, di sini saya ingin mencadangkan cara-cara mengatasi isu penderaan. Yang pertama, kita hendaklah meningkatkan kesedaran agama di dalam diri. Agama kita menganjurkan supaya kita mengasihi kanak-kanak. Seterusnya, sekolah perlulah mewujudkan satu khidmat kaunseling khas untuk guru yang mempunyai tekanan supaya guru-guru boleh menyalurkan stres mereka pada saluran yang betul. Seterusnya, perlulah meningkatkan penguatkuasaan undang-undang. Guru perlulah mengetahui undang-undang yang melibatkan isu penderaan kanak-kanak. Dan seterusnya adalah cadangan untuk mengurangkan beban tugas guru yang banyak kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Maka apabila kurangnya beban tugas guru, insya-Allah tiada lagi isu penderaan yang berlaku di negara kita. Selain itu, terdapat sedikit berkaitan isu penderaan murid oleh guru dengan etika perguruan. Yang pertama, accountability guru kepada pelajar, isu kesantunan guru dan isu kepedulian guru. Accountability guru kepada pelajar adalah guru perlu mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Sebagai guru, kita perlulah cakna tentang kesihatan, kebajikan dan keselamatan pelajar. Guru tidak boleh membuat sesuatu perkara yang membahayakan nyawa dan keselamatan pelajar. Kalau boleh, tiadalah rotan di dalam kelas. Serta pertimbangan yang wajar perlu dilakukan sebelum melakukan apa-apa tindakan. Jika guru marah sekalipun, tidaklah perlu guru untuk naik tangan memukul anak-anak murid. Kesantunan guru pula merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu sehingga kesantunan tersebut menjadi prasyarat yang disepakati oleh Perilaku Sosial Mok Song Sang 2010. Iaitu usaha membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesatuan yang dipamerkan oleh seseorang guru itu terlebih dahulu. Maka guru ini adalah umpama cermin kepada akhlak pelajar. Jika akhlak guru baik, maka baiklah anak pelajarnya. Guru juga perlu faham bahawa kita mempunyai tanggungjawab sebagai ejen sosial. Tanggungjawab sebagai guru ini amat berat. Maka perlulah kita tampilkan dengan akhlak yang baik agar setiap lapisan masyarakat menghormati profesi seorang guru. Kepedulian guru. Guru yang peduli mementingkan perkembangan pelajarnya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dalam hal penderaan murid, guru seolah-olah tidak peduli dengan perkembangan mental, intelek dan jasmani murid dengan tindakannya yang keterlaluan. Sebagai contoh, guru sanggup memukul pelajar di hadapan murid tanpa peduli tentang maruah murid, serta tidak peduli dengan keselamatan murid. Hal ini bukan sahaja mencemarkan nama baik profesi keguruan, malah menunjukkan kelemahan dalam kepimpinan guru tersebut. Maka kita sebagai guru hendaklah mempunyai sifat kepedulian yang tinggi. Sebagai guru, bayangkanlah murid itu sebagai anak kita sendiri. Maka takkanlah kita ingin memukul, mendera dan sebagainya kepada anak kita sendiri. Selain itu, hak asasi manusia dalam pendidikan. Maka kita telah masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu hak asasi manusia. Apakah itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang. HAM didasarkan pada prinsip bahawa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Kesetaraan memastikan bahawa semua individu memiliki hak yang sama dan layak menerima tingkat penghormatan yang sama. Negara kita, Malaysia, meratifikasi Konvensyen mengenai hak kanak-kanak pada 17 Februari 1995 yang antara lain menggariskan mengenai hak pendidikan bagi kanak-kanak. Hak kanak-kanak dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu hak kepada kehidupan, perlindungan, perkembangan serta penyertaan. Dalam hal ini, jelaslah bahawa ibu bapa ataupun penjaga mempunyai kewajipan yang jitu dan tanggungjawab yang berat untuk mempertahankan hak kanak-kanak, termasuklah memberikan pendidikan kepada mereka.
Antara pendidikan yang perlu wajib kepada ibu bapa untuk memberikan kepada kanak-kanak adalah pada tahun 2002, pindaan Akta Pendidikan 1996 mewajibkan pendidikan sekolah rendah bagi kanak-kanak di Malaysia. Pendidikan formal di sekolah adalah salah satu cara untuk menunaikan hak kanak-kanak. Pendidikan di sekolah tidak hanya menumpukan perkembangan akademik, tetapi turut mencakupi pembangunan aspek yang lain yang lebih luas, iaitu kemahiran insaniah seperti pembentukan personaliti serta pengasahan bakat serta keupayaan mental dan fizikal. Usaha untuk menjamin hak asasi dalam pendidikan, kerajaan telah memberikan pendidikan percuma dalam bentuk pinjaman buku teks serta pelbagai bantuan seperti bantuan makanan RMT, biasiswa kecil persekutuan serta bantuan awal persekolahan kepada ibu bapa untuk penyediaan awal persekolahan. Kesimpulannya, pelbagai pihak termasuklah sekolah, kerajaan, guru-guru, lapisan masyarakat perlulah memainkan peranan yang penting dalam memastikan isu penderaan pelajar dapat diatasi. Dengan segala bentuk bantuan yang diberikan, seharusnya tiada lagi kes mengenai anak tidak dihantar ke sekolah di Malaysia. Setiap kanak-kanak seharusnya mendapat peluang untuk mendapatkan pendidikan kerana itu adalah hak asasi bagi kanak-kanak Malaysia tersebut. Dengan berakhirnya kesimpulan tersebut, maka berakhirlah pembendangan kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan sekian, terima kasih.